Apa ini? Biadab, ini kurang ajar. Ini Taliban, ini biadab yang bertua. Memang kurang ajar, ini bawa mata layak dulu sini. Something, what you want? Selepas 2 minggu dilantik sebagai Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan kronologi dan titah di dalam Istana Negara sebelum beliau mengangkat sumpah. Beliau berkata, Yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menitahkan demikian supaya tidak timbul kekeliruan berhubung isu terbabit sehingga menyinggung kedudukan Raja-Raja Melayu. Semalam ketika menghadap Yang di-Pertuan Agong, baginda nyatakan ada baiknya jika Perdana Menteri jelaskan supaya jangan timbul kekeliruan, terutamanya yang menyinggung kedudukan Raja-Raja Melayu, katanya. Beliau berkata demikian dalam ucap tama program pertemuan Mahabah Perdana Menteri bersama ulama dan asatizah di Seri Perdana di sini hari ini. Hadir sama Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dari Muhammad Naim Mokhtar, Mufti Wilayah Persekutuan, Datuk Dari Luqman Abdullah dan Pengerusi Jawatan Kuasa Tetap Agama Selangor, Muhammad Zawawi Ahmad Mughni. Anwar menjelaskan, dalam isu pembentukan kerajaan sebaik pilihan raya umum ke-15 PRU15 berakhir, Yang di-Pertuan Agong mengambil tindakan selangkah di depan untuk mengadakan sidang khas Majlis Raja-Raja Melayu. Yang di-Pertuan Agong mengambil pendekatan mengikut perlembagaan walaupun ini dipertikai oleh sesetengah tokoh Melayu dan Islam. Penjelasan Yang di-Pertuan Agong kepada saya dan Raja-Raja Melayu yang sempat saya menghadap adalah menyatakan daripada awal tidak dipertikaikan bahawa parti yang memperolehi kedudukan terbesar akan mendapat keutamaan. Pada ketika itu, parti menang dengan kerusi terbesar adalah Pakatan Harapan (PH) sebanyak 83 kerusi parlimen dan diikuti oleh Perikatan Nasional (PN) sebanyak 73 kerusi parlimen. Seterusnya ada usaha sambilan untuk mendapatkan akuan bersumpah SD dan ia terus berlaku dalam tempoh ditetapkan Yang di-Pertuan Agong, iaitu sehingga jam 2 petang pada 21 November lalu. Beliau berkata, berapapun jumlah SD yang diperoleh itu hanya akan ditetapkan setelah waktu diberikan berkenaan di muktamad. Seperti mana dalam perlumbaan dia boleh potong kita di round pusingan pertama. Kita potong dia round pusingan ketiga tapi yang pentingnya ialah garisan penamat. Apabila di garis penamat, saya perolehi jumlah terbesar kerana orang beri pengakuan sebelumnya telah menarik balik sokongan sebelum tempoh pukul 2 petang, katanya. Dalam pada itu, beliau menegaskan usul undi percaya terhadap Perdana Menteri di Dewan Rakyat pada 19 Disember diadakan kerana beliau mahukan mandat yang lebih jelas untuk memimpin negara. Rasa perlu untuk adakan undi percaya kerana jumlah jelas dari Pakatan Harapan (PH), Barisan Nasional (BN), Gabungan Parti Sarawak (GPS) dan Gabungan Rakyat Sabah (GRS) dan parti kecil lain. Saya jawab ampun tuanku, ini bukan soal peraturan dan undang-undang dibangkitkan, tapi kerana saya mahu memimpin dengan mandat yang jelas. Patik yakin perolehi majoriti. Andai kata tidak perolehi, patik akan tunduk suara rakyat, katanya.